warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk etika pengabaian etika berpakaian. Saya Tuan Akbar Hakim memegang watak sebagai guru kelas. Saya Muhammad Syahid Haikal memegang watak sebagai cikgu disiplin. Saya Muhammad Rashidi bin Ramlan memegang watak sebagai pelajar bermasalah satu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zarif Daniel bin Muhammad Jamuri, memegang watak sebagai pelajar baik. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amal bin Muhammad Fikri. Saya memegang watak sebagai pelajar bermasalah. Pendahuluan pembentangan, isu penting yang semakin dibincangkan di kalangan pelajar sekolah adalah pengabaian etika pemakaian. Pemakaian bukan sekadar pakaian harian, tetapi juga mencerminkan disiplin, kesopanan dan identiti sekolah yang dihormati. Kepatuhan terhadap etika pemakaian mencerminkan penghormatan terhadap peraturan sekolah dan nilai masyarakat. Bagaimanapun, terdapat juga pelajar yang mengabaikan etika pemakaian dengan memakai pakaian yang tidak sesuai atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu pengaruh media sosial, tren masa kini dan keinginan untuk mengekspresikan identiti sendiri. Lakonan roleplay ini kami akan berlakon. Boleh. Rashidi, Ahmad, korang tahu kan? Cikgu dah berjuta kali, beribu kali cakap pasal pakaian. Tapi korang ni, Relax Azarif. Ada apa dah? Ini pun bukan ada orang nak tengok kita pun. memang tak ada orang. Memang. Tak, betul tu. Siapa kisah baju ni pun panas lah. Mana tahan kalau nak masukkan. Ya, aku tahu panas, tapi peraturan tetap peraturan. Kalau cikgu nampak orang macam ni memang kenalah korang. Kau ni Zarif macam cikgu je. Shit, ada setap orang. Dan kali ni macam cikgu lah. Relax lah tu. Kami tak buat apa-apa salah besar pun. Memang tak buat salah besar, tapi pakaian tu satu bentuk disiplin juga. Orang bukan senang pun nak pakai pakaian kemas ni. Kacing baju, pakai kasut, lepas tu necktie. Tu je. Aduh, disiplin. Macam-macam lah kau ni Zarif. Kami bukan belajar sempurna macam kau. Hidup kami ni nak chill je. Chill. Aku rasa Zahir ni memang tak faham. Nanti kau sama makan. Tahu lah mah. Relax je. Relax kau relax. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Rashidi, Amal, kenapa kamu masih tidak kemas ni? Sudah berapa kali saya tegur. Baju tak dimasukkan, tali leher tak dipakai. Halo cikgu, baju ni panas lah.
Takkanlah saya tak nak pakai apa. Nasib baik saya pakai baju cikgu. Betul tu cikgu. Lagipun kenapa peduli kalau kita masuk tak kan? Siapa yang peduli? Ini soal disiplin. Bukan semata-mata soal pakaian. Betul cikgu. Kamu tak menghormati sekolah dan peraturan yang ada. Ini mencerminkan sikap kamu yang tak bertanggungjawab. Aduh cikgu. Kamu tak buat apa salah besar. Tengok. Baju ada, seluar ada. Cikgu lengkaplah baju. Cikgu nak apa lagi? Kamu mungkin menganggap ini perkara kecil, tapi peraturan tetap peraturan. Kalau kamu tak boleh ikut peraturan kecil, macam mana kamu nak bertanggungjawab dalam perkara yang lebih besar nanti? Betul. Cikgu, kan rasa selesa je. Tak salah kan? Pakaian cikgu. Dia tak tahu. Kalau kamu selesa melanggar peraturan, itu tanda kamu tak menghormati diri sendiri dan orang sekeliling kamu. Zarif, Ya, pergi saya. panggil cikgu. Baik cikgu. Nak panggil cikgu Syah pula. Kalau kena denda macam mana? Cikgu Syah pun. Apa kau? Aku maskar. Apa yang saya dengar ni? Rashidi, Amar, kenapa tak ikut peraturan pakaian? Kenapa tak kemas? Cikgu Syah, panas. Kita duduk Malaysia, bukan London. Cikgu saya buka pakaian kat sini. Duduk, hormat saya. Ya, lagipun bukan buat masalah besar pun cikgu. Hanya soal pakaian je. Bukan masalah besar. Tidak ikut peraturan sekolah sudah cukup besar bagi saya. Ini bukan soal panas atau tak. Ini soal disiplin. Kalau kamu tak ikut peraturan sekolah, kamu bukan sahaja tidak menghormati sekolah, tapi juga guru-guru dan diri kamu sendiri. Betul tu Cikgu Syah. Kita sepatutnya menjaga penampilan diri. Macam aku ni, supaya hidup nampak kemas dan mematuhi peraturan sekolah. Betul apa yang Zarif katakan. Yeah. Tengok dia, kemas. Nak tengok? Tak apalah, duduk saja. Okey, Rashidi, Amar, kamu akan dipanggil ke bilik disiplin seperti ini. Kita akan bincangkan perkara ini lebih lanjut. Saya ingin melihat kamu berdua berubah sikap dan mengikuti peraturan sekolah. Cikgu Syah. Tanam padi di tengah bendan, adat dan sopan jangan dibuat. Hormat dan budi perlu diingat, itulah asas kehidupan yang berkah. Ingat, disiplin bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk menghormati orang lain, terutama guru-guru. Pelajar kelas ini perlu lebih disiplin. Faham? Cikgu Syah. Okey, Rashidi, Amar bangun. Saya ada hukuman untuk kamu. Panah muka. Panah Silakan, muka. Rashidi. Panah muka. Kamu Amar. Bagus, kita berjumpa lagi di bilik disiplin. Ingat pesanan saya. Baik cikgu Syah. Baik guru. Baik cikgu. Sekarang dulu. Ingat apa yang Cikgu Syah cakap. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini bukan soal pakaian je. Kalau kamu tak belajar untuk disiplin sekarang, nanti susah kamu nak urus diri di masa hadapan. Maafkan saya cikgu. Saya akan merubah sekarang cikgu. Sekejap cikgu. Nak type ke? Nak type? Tak nak. Nak type? Nak type? Cikgu saya ni cantik tak? Macam tu lah, bagus. Ya. Ya cikgu, terima kasihlah sebab nasihatkan kami. Kalau kamu tak nakal. Alah, kalau korang perlukan bantuan untuk pakaikan baju, saya boleh pakaikan. Jadi, terima kasih. Nanti kalau terlupa, kami akan minta tolong kau tahu. Alright. Yelah, mungkin kami kata projek serius lepas ni. Maafkan kami tadi. Anak muda leka tertidur, budi pekerti makin luntur. Disiplin hilang, maruah tercala.
Generasi hadapan perlu sedar. Terima kasih Cikgu Akmal dan Zarif. Kami ingat nasihat semua. Maka berakhirlah laporan kami sebentar tadi. Jadi pengajaran yang boleh diambil ialah laporan tadi mengajar tentang kepentingan berpakaian kemas sebagai satu bentuk disiplin dan menghormati kepada guru dan peraturan sekolah. Disiplin yang baik membantu pelajar membina masa depan yang lebih cemerlang. Sekarang kami akan teruskan pada pembentangan laporan tadi. Analisis situasi dan ulasan. Konflik utama dalam cerita ini berpunca daripada dua pelajar, iaitu Rashidi dan Amar, yang kerap mengabaikan etika berpakaian sekolah. Mereka meremehkan kepentingan berpakaian kemas dan melihatnya sebagai satu perkara yang tidak penting. Konflik itu timbul apabila seorang pelajar baik, iaitu Zarif, cuba menasihati mereka tetapi nasihatnya diabaikan. Perkara ini kemudian menarik perhatian guru kelas dan guru disiplin yang cuba mengatasi masalah disiplin ini dengan menekan kepentingan etika dan penghormatan terhadap peraturan di sekolah. Seterusnya, peranan dan sikap watak. Watak ada masalah satu dan dua, iaitu saya, Rashidi dan Amar. Mereka menggambarkan pelajar yang tidak disiplin, mengambil mudah isu berpakaian dan tidak menghadapi kepentingan peraturan sekolah. Watak mereka mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab dan sikap acuh tak acuh yang mungkin juga wujud di kalangan pelajar sebenar. Watak seterusnya ialah Zarif, iaitu pelajar cemerlang. Ia menunjukkan peranan pelajar yang mematuhi peraturan. Dia cuba menasihati rakan-rakannya dengan cara yang baik dan mengambil isu disiplin secara serius. Zarif berperanan sebagai contoh kepada pelajar lain dan mengingatkan bahawa etika berpakaian adalah bentuk tanggungjawab dan penghormatan terhadap sekolah. Watak seterusnya pula Cikgu Akmal, guru kelas yang prihatin dan tegas. Beliau cuba memahami alasan pelajar tetapi tetap menegaskan kepentingan mematuhi peraturan sekolah. Beliau juga menggunakan kaedah lembut tetapi jelas dalam menegur dan menyampaikan pengajaran kepada pelajar. Dan watak terakhir, Cikgu Disiplin atau Cikgu Syah, beliau memainkan peranan penting dalam menegaskan peraturan sekolah. Dengan ketegasan, beliau memberi penekanan bahawa tidak mengetahui etika berpakaian adalah satu tanda ketidakdisiplinan dan ia boleh memberi kesan kepada sikap pelajar terhadap perkara-perkara lain. Dialog dan nada bahasa yang kami gunakan, Rashidi dan Amar menggunakan bahasa yang santai dan kurang formal. Zarif menggunakan nada bahasa yang lebih formal dan serius. Guru kelas dan guru disiplin menggunakan bahasa yang tegas. Pengajaran dan tema. Pengajaran pertama, kepentingan disiplin. Skrip ini menekan bahawa disiplin bukan sekadar mematuhi peraturan tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap diri sendiri, guru dan institusi. Yang kedua, penghormatan terhadap peraturan. Mengikuti peraturan sekolah seperti etika berpakaian bukan hanya soal ikut perintah, ia menunjukkan kesediaan pelajar untuk menghormati peraturan dan orang sekeliling. Yang ketiga, peranan guru dan pelajar dalam mendidik nilai budi pekerti. Watak Zarif yang cuba menasihati rakan-rakannya adalah satu gambaran positif tentang bagaimana pelajar boleh memainkan peranan dalam membantu membentuk nilai dalam kalangan-kalangan rakan. Sementara itu, guru kelas dan guru disiplin pula menunjukkan pentingnya peranan guru dalam membimbing pelajar untuk membina karakter dan nilai positif. Yang terakhir, kesedaran diri dan kepentingan pendidikan moral. Ia mengajak pelajar untuk melihat disiplin sebagai asas nilai moral yang perlu dihargai. Nilai ini perlu ditanam sejak dari peringkat sekolah lagi supaya mereka dapat membawanya ke alam dewasa. Dan secara keseluruhan,
Lakonan kami iaitu topiknya mengabaikan etika berpakaian yang mengangkat tema yang penting dalam pendidikan. Di samping itu, skrip ini memberi gambaran kepada pembaca atau penonton tentang kesan positif mempunyai rakan yang baik dan disiplin seperti Zarif. Peranan guru dalam skrip ini juga relevan kerana mereka bukan sahaja menyelesaikan masalah disiplin tapi juga menyampaikan pengajaran yang mendalam kepada pelajar. Next. Secara keseluruhannya, lakonan ini menggalakkan pelajar untuk memandang serius etika berpakaian dan menghargai kepentingan disiplin dalam kehidupan mereka. Skrip ini juga sesuai dijadikan bahan didikan di sekolah kerana ia mengingatkan pelajar tentang nilai-nilai positif yang perlu diterapkan dalam diri mereka. Pia punca. Okey, punca kemerosotan nilai budi pekerti. Yang pertama, kurangnya kesedaran terhadap pentingnya disiplin. Watak Rashidi dan Ammar menunjukkan sikap yang tidak menghargai disiplin. Dengan mengabaikan peraturan pakaian, mereka menganggap perkara ini remeh. Tidak menyedari bahawa disiplin asas seperti berpakaian kemas adalah asas sikap bertanggungjawab. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya yang negatif. Rashidi dan Ammar juga saling menyokong sikap tidak berdisiplin antara satu sama lain sehinggakan menolak teguran pelajar baik iaitu Zarif. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh rakan sebaya boleh membawa kepada kemerosotan sikap jika mereka tidak mendukung nilai positif. Yang seterusnya iaitu sikap tidak menghormati peraturan dan tidak berautoriti. Kedua-dua pelajar bermasalah ini menunjukkan sikap tidak menghormati guru dan peraturan sekolah. Mereka menganggap peraturan pakaian hanya membebankan tanpa menyedari bahawa ia mencerminkan penghormatan terhadap pihak sekolah dan guru-guru. Dan yang terakhir iaitu tidak memahami kesan jangka panjang sikap negatif. Rashidi dan Ammar tidak melihat kesan negatif kelakuan mereka dalam jangka masa panjang. Mereka tidak sedar bahawa sikap lalai terhadap peraturan akan memberi kesan kepada pembentukan sasiah mereka. Okey, seterusnya langkah praktikal untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang pertama ialah meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya disiplin. Antara perkara yang boleh dilaksanakan ialah seperti kempen kesedaran. Misalnya sekolah melalui program seperti ceramah, bengkel atau sesi motivasi yang menekankan hubungan antara disiplin dan pencapaian peribadi serta akademik pelajar. Dan yang kedua ialah pujian dan ganjaran. Guru boleh memberi pujian dan ganjaran kepada pelajar yang mematuhi peraturan dan menunjukkan disiplin yang baik. Okey, seterusnya kita ada mengawal pengaruh rakan sebaya yang negatif. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah sesi bimbingan berkumpulan. Guru kaunselor boleh mengadakan sesi bimbingan berkumpulan untuk membantu pelajar mengenali pengaruh rakan yang baik dan bagaimana menolak pengaruh negatif. Seterusnya ialah aktiviti pembentukan pasukan ataupun team building. Sekolah boleh menganjurkan aktiviti yang memupuk kerjasama dan tanggungjawab seperti aktiviti luar kelas atau kem motivasi. Okey, yang ketiga, langkah ketiga ialah menggalakkan sikap hormat terhadap peraturan. Antaranya ialah penghargaan kepada peranan guru dan staf sekolah. Seterusnya ialah disiplin melalui teladan. Guru dan pihak sekolah perlu menunjukkan contoh yang baik dalam menghormati dan bersikap profesional. Dan sebagai langkah terakhir ialah memberikan pendidikan mengenai kesan jangka panjang sikap negatif seperti program pendidikan moral dan nilai hidup serta testimoni daripada alumni atau individu yang berjaya. Okey, alright. Untuk penutup, penting untuk kita menanamkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga etika pemakaian dalam kalangan pelajar. Semua pihak termasuk pelajar, ibu bapa dan pihak sekolah harus bekerjasama dalam menegakkan peraturan dan memberikan
pendidikan yang berkesan tentang nilai-nilai murni yang ingin diterapkan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahawa pemakaian bukan sekadar mencerminkan identiti individu tetapi juga membina suasana hormat, aman, harmoni dalam persekitaran pendidikan dan sosial. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, rumusan. Sebagai rumusan, isu pengabaian etika pemakaian terutama dalam kalangan pelajar bukanlah perkara remeh yang boleh diabaikan. Etika pemakaian bukan sahaja melibatkan aspek penampilan fizikal tetapi mencerminkan disiplin, nilai hormat dan imej sebuah institusi atau komuniti. Dalam konteks sekolah, pemakaian yang patut kepada etika membantu membina persekitaran yang kondusif dan menunjukkan kepatuhan kepada peraturan yang ditetapkan. Oleh pelbagai faktor seperti pengaruh media sosial, trend, fashion, masa dan keinginan untuk mengekspresi identiti peribadi. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.